أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله رسول الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين آمين آمين يا رب العالمين. فصل: وجلود الميتة تطهر بالدباغ إلا جلد الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما، وعظم الميتة وشعرها أو عظم الميتة، نعم، وعظم الميتة وشعرها نجس إلا الآدمية. Juludul maitah, kulit bangkai. Baik, maitah di sini dengan makna ma faraqatil hayah. Ma faraqatil hayatu bi ghairi zakatin syar'iyyatin, yaitu yang terpisah ruhnya daripada jasad tanpa sembelihan yang diiktibar syarak. Itu maknanya bangkai. Tathuru biddibari. Jadi bila disebutkan dengan tathur, difaham daripada perkataan tathuru tadi bahawa ianya, yakni juludul maitah itu adalah najis sebelum disamak. Sebelum disamak, yani qabla ad-dabghi. Boleh. Jadi perkataan al-Imam Abi Syuja' dengan tathuru, hadha yufhamu minhu annaha najisatun. Ianya merupakan najis qabla dabghi, sebelum disamak. Ay wajuludul maitati tathuru biddibaghi. Ad-dibagh maknanya naz'u fadalatil jildi bi syai'in hirrif. Maksudnya mengeluarkan kotoran atau lebihan pada daging tersebut dengan menggunakan sesuatu yang kesat. Tamam? Nanti akan kita bicara berkenaan dengan apa yang dimaksudkan dengan perkara tersebut. Illa jildal kalbi. Jadi kulit binatang, kulit bangkai binatang umumnya boleh untuk kita bersihkan dengan samak, menggunakan alat-alat yang kesat atau bahan-bahan yang kesat yang nanti contoh-contohnya akan dinyatakan. Melainkan kulit anjing dan kulit babi, khizir, dan mana-mana yang lahir daripada kedua-dua binatang tersebut. Atau salah satu daripadanya. Yang lahir daripada gabungan anjing dengan binatang yang lain yang suci, atau gabungan di antara khizir dengan binatang yang lain yang suci, ataupun gabungan di antara khizir dan kalb. Sebab itu disebut wa ma tawallada minhuma aw min ahadihima. Faham? Wa 'azmul maitati wa sya'ruha najisun illa al-adamiyah. Dan tulang bagi bangkai di sini dengan maksud termasuk dengan yang sama seperti tulang adalah gigi, kuku dan juga taringnya dan seumpama. Wa sya'ruha, dan juga kulit bulunya. Sya'ruha termasuklah bulu yang suf ataupun
rish ataupun wabar. Ada perbezaan antara tiga jenis bulu-bulu tersebut. Wabr, najisun illa al-adamiyah. Jadi tulang ataupun yang berkaitan, yang bersamaan dengan tulang, seperti gigi, seperti kuku, seperti taring bagi bangkai, dan bulu-bulu bagi bangkai adalah najis, melainkan al-adamiyah, melainkan anak Adam. Karena anak Adam, tulangnya dan bulunya adalah suci, bahkan bangkai ataupun mayat bagi manusia adalah suci seluruhnya. Nanti akan dibicarakan kalam Al-Imam Al-Qadhi Abi Syuja' dalam bab najasat, yang diasingkan atau dikecualikan dalam bangkai ialah as-samak wal jarad, iaitu ikan dan juga belalang. Jadi kita akan dapat faham daripada bab ini bahawa al-maitah kulluha najisun atau najisatun. Jadi bangkai kesemuanya najis, melainkan anak Adam, yani mayat anak Adam, bangkai ikan dan juga bangkai belalang. Tiga ini sahaja yang tidak dikira najis kalau berpisah ruh daripada jasadnya. Tamam. Jadi kita bicarakan satu persatu perbahasan berkenaan dengan perkara tersebut. Jadi bab yang kita akan bicarakan ni iaitu fi zikri syai'in min al-a'yani al-mutanajjisah. Jadi cerita berkenaan dengan sebahagian perkara yang najis. Jadi najis ni ada banyak perkara, banyak jenis, seperti kencing, berak, darah, al-khamr ataupun arak, lagi anjing dan juga babi. Dan termasuk daripada najasat, iaitu perkara yang najis ialah al-maitah, bangkai. Apa dia bangkai? Fahiya najisatun, dan bangkai ini adalah najisatun, dan kita dah syarahkan tadi, ma faraqatil hayatu bighairi zakatin syar'iyyah. Itu maksud maitah. Ma faraqat al-hayatu bighairi zakatin syar'iyyatin. Ini sesuatu yang terpisah kehidupannya daripada tanpa melalui proses penyembelihan yang diiktiraf syarak. Maka bangkai seluruhnya adalah najis. Jadi al-hayawan bila mana mati sahaja maka dia menjadi bangkai. Kalau tanpa dilalui dengan proses penyembelihan syar'iyah tadi. Binatang kalau mati maka ianya menjadi bangkai, dagingnya, segala urat-uratnya, segala kulitnya, tulangnya, giginya, bulunya, dan setiap juzuk daripada binatang tersebut akan menjadi najis. Boleh? Dan binatang ni pula ada beberapa bahagian, beberapa jenis. Yang pertama, ma yu'kalu lahmuhu idza lam yuzakka. Ini yang dimakan. Tamam? Ma yu'kalu lahmuhu idza lam yuzakka ka kharuf faraqa al-hayata min ghairi an nazbahahu. Fayasiru najisan bi jami'i ajza'i. Baik, ini boleh dimakan tetapi tidak disembelih. Binatang ni boleh dimakan tapi tak disembelih dengan zakat syar'iyah, dengan sembelihan syarak. Maka seperti kambing yang terpisah nyawanya tanpa disembelih. Jadi macam mana hukumnya? Maka dia jadi najis seluruh anggotanya. Ini ma yu'kalu lahmuhu idza lam yuzakka. Jadi kalau kata dia dimakan dagingnya, tetapi dagingnya boleh dimakan tetapi tidak disembelih. Yang kedua bahagiannya ma yu'kalu lahmuhu idza lam yuzakka zakatan syar'iyyah. Jadi dia boleh dimakan
dagingnya boleh dimakan, tapi disembelih bukan dengan sembelihan yang menepati syarak. Seperti kambing yang disembelih oleh seorang majusi, penyembah berhala, maka kambing tadi najis. Tamam? Yang ketiga, ma la yu'kalu lahmuhu idza faraqa al-hayah, sawa'un zubiha am la. Yani yang tidak boleh dimakan dagingnya jika berpisah nyawanya daripada jasadnya, sama ada disembelih ataupun tidak. Memang tak boleh makan. Sembelih ke tak sembelih ke tak boleh makan. Seperti namir, si harimau, nah, seperti dub ataupun beruang, zi'bun, nah, kazibin, seperti serigala. Jadi ini semua adalah najisatun. Dia najis. Ya, ini tidak berbeza pandangan para ulama, la yukhtalaful hukmu fiha bi ikhtilafi tariqatil maut. Jadi tak kira dia mati sama ada disembelih ataupun tidak, sama saja keadaan dia. Nah, karena penyembelihan tidak akan memberikan kesan sesuatu pun untuk membenarkan kita makan daging binatang jenis yang ketiga ini, yaitu yang tidak boleh dimakan, walaupun disembelih dengan sembelihan yang ditepati dengan yang bertepatan dengan syarak, atau tidak disembelih patah lagi lah, tetap tidak boleh dimakan. Boleh? Manakala binatang yang keempat ialah jenisnya yang boleh dimakan dagingnya, kemudian disembelih dengan sembelihan yang diiktiraf syarak. Maka hukumnya adalah halalan thayyibah, dan ia tidak najis, seperti kambing yang disembelih oleh kita dengan sembelihan yang menepati syarak. Dengan jalan, maksud menepati syarak itu dengan makna jalan yang disepakati ataupun yang jalan yang diiktibar oleh syariah Islamiah, dan ianya adalah halal hukumnya dan tidak najis. Jadi maka kambing yang disembelih dengan jalan tersebut, dengan jalan yang ditepati oleh syarak, maka ianya tidak disebut sebagai bangkai, tetapi sebaliknya disebut sebagai muzakka, maksudnya yang disembelih. Nah, yang disembelih. Tamam. Jadi kita dah faham tadi ada berapa jenis binatang? Ada 4. 4 jenis binatang yang boleh dimakan dagingnya. Nah, yang boleh dimakan dagingnya ni ada berapa keadaan? Ada 3. Ada 3 keadaan yang boleh dimakan dagingnya. Nah, yang pertama yang boleh dimakan dagingnya yang tidak disembelih, mati, hatfa anfi. Nah, hatfa anfihi. Nah, mati dalam keadaan tiba-tiba. Nah, kena racun ke, jatuh dalam telaga ke, mati tenggelam ke, dan seumpamanya. Baik, hukumnya apa dia? Najis. Jadi bangkai. Yang kedua, binatang boleh dimakan, masih lagi dalam bahagian boleh dimakan, tetapi disembelih bukan dengan sembelihan syarak. Seperti kambing yang disembelih oleh penyembah berhala, majusi dan seumpamanya, maka hukumnya adalah haram dimakan dan dihukumkan sebagai bangkai. Yang ketiga, binatang yang boleh dimakan, masih bahagian yang boleh dimakan, tamam, tapi disembelih dan mencukupi syaratnya, disembelih dengan zakat syar'iyah. Nah, maka ketika tersebut hukumnya adalah halalan thayyibah. Tamam. Dan harus untuk kita intifak dengan seluruh apa yang ada pada jasad binatang tersebut. Dan yang keempat, binatang yang tidak boleh dimakan, sama ada disembelih ataupun tidak. Yang ini akan jadi najis macam mana sekalipun dia akan jadi bangkai. Boleh faham keempat keadaan ini? Kenapa perlu faham yang itu dulu? Karena untuk faham berkenaan dengan kulit binatang. Sebab bila disebut oleh Al-Imam Abi Syuja' rahimahullah dengan menyebutkan juludul maitati najisatun. Juludul maitati najisatun au tathuru bi bid-dibabi.
Jadi tatuhuru bid-dibari dengan makna ianya najis dan perlu disucikan dengan sama. Baik. Jadi bila disebut juludul maitah, apa dia bentuk maitah tersebut? Mana satu yang bentuknya maitah? Jadi kita dah sebutkan tadi kesenarainya. Baik. Kulit bagi binatang akan menjadi suci dengan salah satu daripada dua jalan. Sama ada yang pertama dengan tazkiyah. Tazkiyah dengan makna penyembelihan yang mengikuti peraturan syarak. Faham? Iaitu dengan cara kita mendatangkan binatang yang boleh dimakan dagingnya, seperti jamus, seperti kerbau, dan kemudian kita menyembelih dengan sembelihan yang diiktiraf oleh syarak. Maka kulit binatang tersebut, iaitu kulit kerbau tadi, menjadi suci dan harus untuk kita menjualnya, dan harus bagi kita untuk solat di atas kulit tersebut kalau kita hamparkan, dan menggunakannya dengan seluruh penggunaan tanpa terhenti dengan dabah. Tanpa terhenti dengan kita perlu samak lagi. Boleh guna dah. Cukup basuh saja dah boleh pakai. Faham? Saat lepas tu jadi busuk tu bukan bincangan kita ni. Ada kalau kata kulit tadi kita dah sembelih saja dengan zakah syar'iyah, maka kulit tadi boleh intifak dengannya. Boleh untuk kita menggunakannya. Gunakan dengan makna apa tadi? Dengan makna kita boleh jual beli. Kerana dalam syarat jual beli mesti jual beli tadi benda yang suci. Tidak boleh jual beli benda yang najis. Jadi dia tidak najis, maka boleh dijual beli terus, ataupun boleh untuk kita gunakan bagi hamparan dalam solat, untuk sebagai sejadah dan seumpamanya, dan boleh digunakan dengan apa jua penggunaan sekalipun, buat baju dan seumpamanya. Dan zakah syar'iyah ni tidak akan boleh berlaku melainkan kepada binatang yang boleh dimakan dagingnya. Jadi yang binatang tidak boleh dimakan dagingnya, maka tidak akan beri kesan apa-apa. Jadi tak boleh ambil harimau, sembelih harimau, dan kemudian diambil kulit tadi terus dijual. Diambil kulit tadi dibuat baju tanpa melalui proses dabah atau dibah, proses samak. Jadi kena melalui prosesnya dulu. Kerana apa? Kerana binatang tersebut seperti harimau, seperti singa dan seumpamanya adalah binatang yang la yu'kal lahmuhu, tidak dimakan dagingnya, maka perlu untuk melalui prosesnya terlebih dahulu. Kerana binatang yang tidak boleh dimakan daging tidak akan memberi kesan sedikit pun dengan sembelihan walaupun mengikut syarak. Tetap dia najis kalaupun disembelih dengan jalanan syarak. Baik, itu cara yang pertama untuk kulit binatang menjadi suci. Jadi menjadi suci yang pertama dengan apa? Izat? Dengan sembelih. Sembelih saja. Sembelih cakap macam fuqaha cakap sikit. Sembelih yang menepati hukum syarak. Sambung kat tu. Jangan sembelih saja. Sebab semua orang boleh sembelih. Panggil sembah berhala, lepas tu sembelih. Lepas tu dikira sembelih juga. Dah tak kira sembelih. Baik, yang kedua, cara untuk membersihkan kulit binatang, iaitu menjadikan kulit binatang bersih, adalah ad-dabru. Ad-dabru ialah salah satu daripada wasilah jalan untuk mensucikan kulit binatang. Jadi binatang kalau dia mati, ini tidak ada yang boleh untuk dibersihkan juzuk daripada tubuhnya melainkan kulitnya sahaja. Yang boleh untuk kita gunakan sistem sama ataupun proses sama. Kulitnya sahaja. Maknanya bulu tidak. Kulitnya sahaja. Boleh faham? Jadi proses dabah. Jadi beza dengan tazkiyah. Tazkiyah tadi seluruh, kecuali najis dalam perut dia tu tak boleh lah. Ini seluruh yang anggota jasad binatang tersebut adalah dikira suci. Sebab tu kita boleh makan sup tulang. Kalau nak buat sup gigi, kalau ada nak buat, mana ada orang nak buat sup gigi. Kepala dia makan daripada atas sampai ke bawah. Ya, matanya lagi disedut oleh Najmi kan, sebelum dia berpuasa.
Jadi apa ni, semua tu boleh dimakan. Kenapa? Kerana disembelih dengan zakah syar'iyah. Tetapi kalau kata binatang tadi bangkai, menjadi bangkai, baik, boleh tak untuk dibersihkan sebahagian daripada anggota jasadnya binatang tersebut? Boleh, hanya kulitnya sahaja. Kulitnya sahaja yang boleh untuk dibersihkan dengan jalan dabgh ataupun dengan jalan samak. Tamam? Jadi dabgh ataupun samak ini akan menyucikan kulit binatang, yakni kulit bangkai, sama ada binatang tadi boleh dimakan ataupun tidak boleh dimakan. Baik, kita kata tadi dah boleh dimakan, kenapa perlu lagi didabagh? Kenapa perlu lagi untuk kita melakukan samak? Tak, kerana ada binatang yang boleh dimakan tetapi tidak disembelih dengan zakah syar'iyah. Maka kulitnya boleh diintifakkan, jangan dibuang terus. Ataupun binatang tadi mati di tepi jalan kita jumpa, rugi kalau dibuang saja, ambil kulitnya dan boleh diintifakkan dengan cara dabagh. Hal kita punya lah. Dia lembu orang punya, kita nak buat apa kan? Jadi pergi minta kat dia dulu. Baik. Dan kemudian ianya akan menjadi suci dengan melalui proses samak. Jadi kita ambil kulit binatang tadi, lalu kita samak dengan ada prosesnya, dan ianya akan menjadi suci. Jadi kita ringkaskan perbahasan, ada dua jalan untuk kita menyucikan kulit binatang. Pertama dengan tazkiyah, iaitu zakatun syar'iyah, yakni hanya khusus kepada ma yu'kal lahmuhu faqat. Ini tazkiyah hanya kepada ma yu'kal lahmuhu faqat. Yang kedua, ad-dabgh. Nah, ad-dabghu wasilatun li taharati juludil hayawanat. Juga wasilah. Samak juga adalah merupakan wasilah untuk membersihkan kulit binatang bangkai. Secara umumnya, sama ada binatang tadi boleh dimakan atau tidak boleh dimakan. Sama ada disembelih atau tidak disembelih. Boleh? Jadi apa dia dabghu? Samak tadi apa dia maknanya? Naz'u fadalatil jildi allati tu'affinuhu bimaddatin mutahhirah. Yang ini menghilangkan kesan-kesan pada kulit binatang tersebut yang akan menyebabkan kulit tadi menjadi busuk dengan menggunakan bahan-bahan yang membersihkan. Seperti apa? Bahan kesat yang membersihkan seperti qusyurir rumman, seperti kulit delima. Kulit delima salah satu daripada bahan pencuci yang digunakan oleh qudama, orang terdahulu, dan mungkin zaman sekarang juga digunakan untuk menyucikan kulit binatang bagi menghilangkan fadalat ataupun kesan yang tertinggal pada kulit binatang yang boleh menyebabkan berbau. Tamam? Jadi macam mana cara dia? Maksudnya dikeringkan terlebih dahulu kulit delima, kemudian ditumbuk kulit delima tu, kemudian dimasukkan ke dalam air. Jadi campur dengan air kulit delima tadi. Kemudian datangkan kepada kulit, lalu kita tuangkan dan kita cuci, dan seperti sabun tu. Cuma bahan dia tu kulit delima yang telah dikeringkan dan kemudian ditumbuk ataupun kita blenderkan dia sampai dia jadi serbuk, dimasukkan dalam air, kemudian kita tuang di atas kulit binatang tadi dan dicuci. Dan kemudian kita tinggalkan dalam beberapa tempoh masa sehinggalah hilang kesan busuk tadi dan kerosakan pada kulit tersebut. Mungkin pada kulit delima tadi mempunyai bahan yang boleh menyebabkan kulit tersebut, yang pertama hilang bau, yang kedua akan tahan. Boleh. Ada juga sebahagian menggunakan taik burung merpati. Ada juga. Tapi sepatu kena cuci lah. Tamam? Itu antara penggunaan yang digunakan oleh sebahagian. Boleh. Jadi sebab tu kata masyarakat Syekh Hirrif, ini adalah yang disebut dia yalza'u al-lisan. Maksudnya jadi pedih pada lidah. Dia macam benda yang kesat. Maksudnya yalza' al-lisan. Boleh. Dan kemudian
Boleh juga kita ambil maddah ataupun bahan tersebut lalu diletakkan terus di atas kulit tadi. Boleh juga. Kita ambil kulit rumman, contoh tadi. Kulit rumman kulit buah delima, kemudian kita tumbukkan dia atau kita keringkan dulu, kemudian kita tumbuk bagi jadi hancur, kemudian ditaburkan terus di atas kulit. Nah, dan ditinggalkan. Di atas dikeringkan dia dengan diletakkan di tengah matahari, kemudian dibasuh dengan air. Maka mana-mana jalan yang boleh menghilangkan ufunah, yakni busuk pada kulit tersebut, maka ianya harus digunakan dan boleh untuk menyucikan kulit tersebut. Dan ini boleh kita tanya kepada ahli sana'ah, iaitu ahli dalam bahagian tersebut, orang yang pandai dalam menguruskan kulit. Mereka pandai dengan urusan tadi. Dah ada dalam YouTube dah ada cara-cara yang mereka tunjukkan, sistem lama, sistem baru dan seumpamanya yang digunakan oleh ahli san'ah ataupun ahli dalam bidang melakukan proses tersebut. Maka kesemuanya tidak ada masalah, boleh digunakan. Baik, dhabit sahnya ad-dabgh, sahnya proses orang panggil samak tersebut. Bila mana kita datangkan kulit binatang yang telah disamak tersebut, dan bila mana kita tuangkan dengan air mutlak di atasnya, kita tengok adakah air tadi berubah ataupun tidak. Ataupun kita celupkan dia ke dalam air mutlak, angkat, air tadi berubah ke tidak. Kalau berlaku perubahan pada air, misalnya bau kah, ataupun warna air berubah kah, ataupun rasa air tadi berubah, maka ketika tersebut dalil menunjukkan bahawa kulit tadi masih lagi tidak suci. Maka perlu kita ulang semula proses samak tersebut. Tamam? Mula balik daripada mula. Maksudnya tak selesai lagi proses tadi. Kalau tidak berlaku perubahan pada air, maka ini menunjukkan bahawa kulit tadi telah suci. Nampaklah? Maka ketika telah suci tadi, harus bagi kita untuk menjualnya, harus bagi kita untuk membelinya, harus bagi kita untuk menunaikan salat di atasnya, dijadikan hamparan, dan tuttakhaz minhul malabis, boleh dijadikan dia sebagai malabis. Orang panggil Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, pakaian kita. Pakaian kita. Boleh. Dan disyaratkan pada dabgh, disyaratkan pada samak ini perlu, dan tadi kita sebutkan, dilalui dengan perkara yang harif, bimaddah harifah, seperti mana menggunakan syab apa dia? Kita panggil apa syab dalam bahasa Melayu kita? Dia warna putih. Panggil apa? Bukan, tawas. Syab ni panggil tawas. Pakai tawas ataupun qusyur rumman, kulit delima, ataupun maddah kimiaiyah, bahan-bahan kimia yang digunakan. Tamam? Apa sahaja benda yang menyebabkan lidah kita jadi pedih itu, macam lemon ke apa semua sekali itu, ayat itu pun dikira sebagai maddah harifah. Dia kata harus digunakan untuk adab, untuk kita menyucikan. Baik, boleh tak kita menyucikan sesuatu, kulit binatang tersebut yang bangkai tadi, kita gunakan dengan najis babi ataupun anjing? Boleh tidak? Boleh. Tidak ada masalah. Cuma selepas itu perlu untuk kita menyucikan semula dengan melakukan sertu. Iaitu dengan 7 kali. Betul ke penggunaan istilah ni? Samak pada kulit, sertu pada anjing dan juga khinzir. Jadi perlu dilakukan proses sertu pula selepas itu dengan menggunakan 7 kali basuhan, salah satunya dengan air tanah. Faham ni? Jadi ada orang kadang dia keliru, dia kata tak boleh guna, mana boleh. Tu najis mughallazah, mana boleh menyucikan. Kita bukan menyucikan.
proses suci tadi dipanggil dabagh. Bukan benda tu, maddah tu bukan kita kira dia sebagai menyucikan ataupun tidak. Lepas tu boleh gunakan dengan tai burung. Tai burung mana ada suci. Kita kata proses dabagh tadi ni, tu wasilah untuk menyucikan, menentukan kata kulit tadi telah suci ataupun tidak, telah melalui proses sama. Apa dia kata tadi? Dabagh. Dan sebab disyaratkan bagi bahan-bahan untuk digunakan bagi menyamak kulit binatang tadi mesti harifah, iaitu yang laz'a ataupun al-luzu' atau yalza' al-lisan, yang menyebabkan lidah ni jadi kasar, kesat dan seumpamanya. Kerana zahir kulit ni dia ada zahir dan dia ada batin. Dia ada zahir dan ada batin. Dia ada bahagian dalam, bahagian luar dan juga bahagian dalam. Yang dimaksudkan dengan batin bagi kulit ialah, tamam, yang bila mana kita orang panggil siap kulit tersebut dengan menggunakan pisau, tamam, maka dia akan zahir kulit tersebut. Itu dipanggil batin. Bahagian yang ada daging tu. Kita siap, nampak daging-daging yang lekat tu. Itu dipanggil batin kulit. Jadi juzuk batin daripada kulit bangkai tersebut, dia akan biasanya dia membusuk dan juga dia akan jadi dia tertutup di sebalik daripada daging. Jadi dia busuk dan kemudian dia akan orang panggil bau dia tengik, kan? Jadi kalau kita gunakan bahan-bahan yang boleh menghilangkan bahagian busuk tersebut, tamam, maka dia akan mensucikan zahir kulit sekali. Zahir sekali akan suci. Kita guna hak bahagian luar dan bahagian batin saja, maka hak zahir yang kita nampak di depan ni, maka itu juga akan menjadi suci. Tapi kalau kata kita basuh di depan sahaja, maka kemungkinan tidak akan sampai di bahagian dalam. Kita basuh bahagian zahir, kemungkinan tidak sampai basuhan tadi ataupun penggunaan bahan maddah kimia tadi ataupun qishrul rumman yang kita gunakan tersebut tidak sampai ke bahagian yang batin bagi kulit. Maka kerana itu perlu untuk digunakan di bahagian dalam sekali. Tapi kalau cukup untuk menggunakan bahagian dalam dan di luar pun akan turut tidak tidak berbau dan seumpamanya, maka tidak ada masalah. Cukup sekadar bahagian dalam saja dibasuh. Dan terkecuali daripada binatang yang tersuci atau yang disucikan dengan menggunakan bahan-bahan yang kita gunakan, kita sebutkan tadi, iaitu dua ekor binatang, dua jenis binatang atau yang seumpama dengannya, iaitu al-kalbu wal khinzir, iaitu anjing dan khinzir, anjing dan babi, dan mana-mana yang lahir daripada keduanya atau salah satu daripadanya. Boleh. Ini kerana binatang-binatang ini tidak akan disucikan sama sekali, sama ada digunakan dengan apa cara sekalipun. Tamam? Kerana apa? Kerana al-hayah allati hiya asasu baqa'it taharah, kehidupan binatang tu sendiri yang menentukan sama ada binatang tadi akan kekal suci ataupun tidak. Kalau dia suci pada asal hidupnya, cuma dia mati saja menjadi bangkai, maka kulitnya ketika dia hidup waktu itu suci, boleh untuk intifak balik. Faham? Jadi kalau ketika hidupnya sudah najis, maka ketika mati lebih aula lagi najis. Itu maksud kenapa tidak boleh kita intifak dengan kulit babi dan juga anjing, tetapi boleh untuk kita mengambil manfaat dengan kulit binatang selain daripada kedua-dua binatang ini dan yang lahir daripada salah satu daripada binatang tersebut atau kedua-duanya. Boleh? Jadi harimau, singa, beruang, gajah, apa sahaja binatang yang tidak boleh dimakan ketika mereka hidup, kalau kita sembelih pun tak boleh makan, namun ianya akan jadi tapi dia suci. Dia tidak boleh dimakan tapi suci. Karena yang najis hanya dua ekor binatang saja, anjing dan babi, dan yang lahir daripada salah satu daripada kedua tersebut atau kedua-duanya. Boleh?
Ular baik, apa saja. Tamam. Begitu juga janin yang lahir daripada anjing bersama dengan yang melakukan hubungan dengan binatang yang suci, ataupun babi yang melakukan hubungan yang dengan binatang yang suci, maka janinnya tadi turut menjadi najis. Boleh? Karena kaedah menyebut al-janin yatba' aqassal aslain. Al-janin yatba'u aqassa al-aslain. Janin akan mengikuti usul yang paling buruk daripada kedua-dua usul. Antara anjing kemudian melakukan hubungan dengan kambing. Baik, mana aqassul aslain? Bapaknya anjing, ibunya kambing. Bapaknya kambing, ibunya anjing. Contoh. Maka dia akan mengikut yang paling buruk, iaitu anjing. Maka hukumnya adalah najis. Itulah juga dengan babi. Jadi kaedah yang kita hukumkan bagi kulit binatang, kullu hayawanin tahir, mana setiap binatang yang suci, halal hayati, ketika masih hidup, fajilduhu yathuru biddibari ba'da mautih, maka kulitnya akan disucikan dengan melakukan proses samak setelah dia mati. Tamam? Itu kalau kata dia tidak disembelih dengan zakah syar'iyah. Wa kullu hayawanin najisun, kullu hayawanin najisin hala hayati, mana-mana binatang yang najis ketika dia hidup, fajilduhu la yathuru biddibari, maka kulitnya tidak akan disucikan dengan samak sama sekali. Boleh? Jadi semua binatang hukumnya adalah suci ketika dia hidup. Baik, masalah suci dengan boleh dimakan, ini dua benda yang berbeza. Ada benda yang suci tapi tidak boleh dimakan. Maksudnya bukan semestinya dia suci boleh dimakan. Bab makan perlu dilihat balik dengan kaedah yang lain pula. Ini pernah masuk pada bab berkenaan dengan at-taimah. Nanti akan masuk perbahasannya di hujung lah. Banyak lagi perbahasan pengajian tersebut, insya-Allah ta'ala. Dan saya sendiri ada mengarang sebuah kitab berkaitan dengan hukum hakam binatang. Lebih kurang 313 bait syair dalam bahasa Melayu yang kita senaraikan lebih daripada 100 lebih binatang yang ada dalam muka bumi, yang kita nyatakan sekali hukum hakamnya dan pandangan para fuqaha terhadap binatang tersebut. Boleh. Kemudian masalah berkaitan dengan bulu binatang. Jadi ini akan kita bicarakan pada pengajian yang akan datang. Yang ini kita bincang tadi masalah kulit binatang saja. Dan pembahagiannya insya-Allah pada pengajian yang akan datang kita akan bicarakan berkenaan dengan bulu binatang. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.